Dalam acara larian pecut 100 meter pada hari sukan, individu P telah mengalami kekejangan otot. Cikgu, saya dah tahu. Tadi cikgu dah cerita. Yeah, that's right. Dan terpaksa menghentikan lariannya. Crank lah ni, crank. Terangkan mengapa kekejangan otot boleh berlaku. Saya nak cuba jawab cikgu. Kenapa kekejangan otot boleh berlaku? 3 markah. Kenapa? Nak mula dengan apa? Semasa? Siapa nak cuba? Semasa berlari? Nak cakap apa? Pengumpulan asid yang tinggi. Sebelum tu lagi, kenapa berlaku pengumpulan asid laktik? Awak dah sampai sini. Ni kan? Dah sampai sini. Tapi sebelum tu, reverse. Kadar? Berlaku kadar oksigen meningkat. Penggunaan? Jadi, tak apa, cikgu tolong. Kadar penggunaan oksigen. Kenapa kadar penggunaan oksigen bertambah ataupun kita kata melebihi? Melebihi siapa? Melebihi apa? Melebihi kandungan oksigen. Melebihi kandungan ataupun kadar yang ingat tak kes yang beras ada dekat rumah tu? Semasa berlari, kadar penggunaan oksigen melebihi kadar yang dibekalkan. Betul tak? Oleh darah kan? Kita tengok balik formula tadi. Kenapa berlaku hutang oksigen? Alah, kat sini pula dah. Ni. Ni. Kerana bekalan adalah sikit berbanding keperluan. Betul. Bekalan sikit tapi keperluan tinggi. Jadi kita ubah ayat kerana kadar keperluan oksigen melebihi kadar bekalan oksigen yang diperoleh daripada darah. Kita tambah darah lah sebab yang bagi oksigen tu darah. Betul? Setuju? Faham kan? Kita buat ayat elok-elok sikit. Maknanya kita kata kadar penggunaan oksigen melebihi kadar bekalan yang diberikan oleh darah. Kadar yang dibekalkan oleh darah. Kemudian barulah awak pergi ke mana? Isi yang mana? Sebelum pergi ke pengumpulan asid laktik tu, poin yang last sekali. Kejang ni awak kata asid laktik kan? Nani cakap tadi asid laktik, ya betul. Tapi awak kena undur belakang dulu apa punca asid laktik tu. Boleh? Apa lagi sambung? Semasa berlari, kadar penggunaan oksigen melebihi kadar yang dibekalkan oleh darah. Apa yang berlaku pada sel otot? Sel otot mengalami boleh tak nak masukkan perkataan hutang tu? Bolehlah kat sini. Sel otot mengalami hutang oksigen. So awak kata glukosa di mana keadaannya glukosa tidak dapat diuraikan sepenuhnya. Kemudian barulah awak bagi tahu menyebabkan pengumpulan asid laktik. Apa dia? Apa dia tadi? So pengumpulan asid laktik awak letak dalam poin yang last sekali. So asid laktik itulah yang menyebabkan kekejangan. Boleh ke nak tambah yang bahagian mana?
Perlu cikgu, perlu tak saya nak terangkan tentang yang poin yang cikgu cerita yang banyak-banyak yang ni, yang tercungak-cungak apa semua ni, tak perlu. Sebab soalan ni hanya tanya sampai bahagian ni sahaja. Dia tanya bahagian ni sahaja. Dia tanya bahagian mengapa boleh menyebabkan kekejangan otot. Jadi poin awak undurlah belakang. Awak undur belakang. Sampailah awak bagi tahu kejadian hutang oksigen tu punca dia apa. Okey. Tu cara menjawab lah. Melainkan kalau soalan tu tanya poin yang ni, macam mana kita nak uraikan, kita nak selesaikan masalah kekejangan tu. Kan soalan tanya dia kata okey, atlet tersebut mengalami kekejangan otot. Cadangkan cara yang terbaik supaya atlet tersebut pulih daripada kekejangan ototnya. Jadi awak uraikanlah isi yang bawah ni lah. Okay, cara uraikan asid laktik. Cara uraikan pengumpulan asid laktik tu. Ini adalah poin yang bawah lah. Sehingga hutang oksigen tu selesai dibayar. Okay, boleh Okay, soalan C. Cikgu nak habiskan yang ni je Soalan C. Datang sini pula dah. Mesej rumput tu. Rajah 5.2 menunjukkan struktur respirasi X, Y dan Z. Okay. X, Y dan Z. X ni kita memang nampak lah dia adalah insang ikan kan. So dia adalah insang ikan. Y adalah alveolus. Dan juga Z adalah yang dekat belalang kan, sistem trakea pada belalang. Okey. Nyatakan satu persamaan bagi struktur X, Y dan Z. Okey, persamaan dia. Okey, boleh masukkan yang ni lah. Okey, semua guna yang terang sikit. Semua struktur respirasi mempunyai nisbah jumlah luas permukaan kepada isi padu yang besar. Okey. Jumlah luas permukaan per isi padu dia adalah besar. Okay. So bila jumlah luas permukaan per isi padu besar, maka jumlah penyerapan tu, jumlah serapan, tak kisahlah serapan air ataupun serapan oksigen, akan menjadi tinggi, maksimum. Okay. Ataupun kadang-kadang kalau dalam kes virus, dia akan jadi penyerapan glukosa. Tapi awak perlukan jumlah luas permukaan per isi padu yang besar. Okay, maknanya dia punya luas permukaan dia tu bahagi dengan isi padu, awak dapat jumlah yang besar lah. Okay, kemudian seorang perokok tegar mudah mendapat batuk berterusan. Nyatakan satu penyakit lain yang mungkin dihadapi oleh perokok tegar. Satu markah. Okay, penyakit lain selain daripada batuk-batuk tu, inilah merujuk kepada keadaan alveolus dia lah. Okay. So dia boleh dapat penyakit kegagalan bronkitis dia lah. Bronkitis ataupun awak kata kanser paru-paru. Ataupun awak kata, yang ni canggih sikit lah, emphysema. Emphysema ni kegagalan tisu paru-paru. Okey, di mana
tisu paru-paru dia rosak ataupun mati. Tisu paru-paru mati ataupun rosak. Kedua-dua keadaan ini kalau lihat di bawah X-ray, awak akan nampak paru-paru tu hitam. Macam arang. Okay. So ni dah bahayalah. Jadi seorang perokok selain daripada dia batuk, kalau dibiarkan lama dan tidak dirawat, inilah dia akan pergi kepada bronkitis ataupun kanser. Paling takutnya kanser lah kan. Dia akan merana seumur hidup. Hanya berpunca daripada tabiat yang merugikan. Okey. Ada soalan? Soalan? Any questions about anything happen around you for today? If you want to ask some questions, tak kisahlah tentang apa pun. Kalau cikgu boleh jelaskan, cikgu cuba jelaskan. Tak ada? Oh cikgu. Ada? Kalau Tak ada. yang kita bawa Ya, Kina. asap vape tu, Apa? Sorry, tak dengar? kalau kita bawa asap vape tu bahaya tak? Kalau kita bawa, okay, vape. Okay. Kalau vape lagi bahaya sebab sampai sekarang kita tak tahu jumlah jumlah bahan toksik yang ada dalam vape tu. Jumlah racun yang ada dalam tu. Kalau rokok sekurang-kurangnya bila dia masuk pasaran Malaysia kan, so bila syarat dia kalau nak jual benda kat Malaysia ni, awak kena nyatakan kandungan dia. So sekurang-kurangnya kalau rokok yang ada dekat pasaran tu, yang halal lah, yang ada lesen lah cikgu tak cakap tentang rokok seluduk. Kita tahu dalam tu ada nikotin, ada tar, ada banyak lagi racun-racun lain kan. Tapi dalam vape, you don't know. You don't know what is exactly the poisonous substance yang ada dalam vape. Even though vape yang berperisa, dia bagi tahu dalam tu ada perisa flavor, cikgu pula tahulah. Apa-apalah flavor durian ke, flavor bunga ros ke kan. Dia kata flavor, so flavor tu base dia adalah bahan kimia lah. Jadi vape lagi banyak kandungan racun dia. Satu lagi, kenapa vape lagi bahaya daripada rokok? Okay, bila hisap vape, awak nampak tak asap? Tak nampak kan? Dia tak ada asap kan? Betul kalau cikgu tak salah? Ada? So, Ada. Ada asap dia, asap yang wangi Oh, betul. Tapi asap dia lebih kepada macam partikel yang halus sangat kan? Betul tak? Kalau awak tengok dia macam halus, dia macam vapor kan? Sebab tu nama dia vape. Dia macam wap-wap air, dia macam vapor, macam wap air, sangat halus. Tu yang bahaya. Jadi bila wap air dia tu sangat halus, partikel dia tu kecil, dia memang directly masuk dalam sel tanpa ada tapisan langsung. Macam tu. Okay, dia memang molekul dia sangat halus. You just imagine dia memang boleh masuk directly dalam sel dekat hidung, dalam sel dekat trachea, dia masuk dalam sel alveolus, dekat bronkitis, dan akhir sekali dia akan end up dalam sel darah merah dan dia akan diangkut ke seluruh badan. Racun yang ada dalam vape tersebut. Kalau rokok mungkin dia akan berhenti setakat alveolus. Tapi kalau vape mungkin dia akan diangkut. Siapa dia tu? Racun tu akan diangkut oleh sel darah merah pergi ke seluruh bahagian badan. Dan mungkin dia akan boleh menyebabkan jantung pun gagal, otak pun gagal, buah pinggang pun gagal. Lagi banyak penyakit. Boleh faham? Jadi vape tu sebenarnya bukan alasan untuk orang henti merokok sebab dia ambil alternatif yang lebih bahaya. Alasan dia nak berhenti merokok kan sebab orang sebelah dia bau dia busuk. So dia bila hisap vape dia kata, tak bau busuk lah, tak bau busuk, bau wangi.
Tapi wangi dia kentut dia je lah yang berwangi. Dia masih lagi bahayakan diri dia lah sebenarnya. Lagi bahaya. Boleh awak nasihatkan dekat orang yang hisap vape tu? Macam yang cikgu terangkan. Terbeliak mata dia nanti. Saya budak bio. Saya tahulah cikgu bio saya cakap. Sampai kegagalan buah pinggang. Paling last satu kena buah pinggang. Seranglah buah pinggang, ambil lah. Nanti kena bergantung kepada hemodialisis seumur hidup. Sanggup ke? Tak sanggup kan? Jadi jauhkanlah vape tu. Boleh jelas? Kina? Jelas. Okey Jadi kalau ada siapa-siapa yang hisap vape tu, beritahulah kat dia macam tu. Ada soalan lain? Cepat, tanya soalan apa lagi? Amin, tanya soalan apa Min? Ada soalan? Sebelum kita habis kelas? Tak ada Amin, bagus. Hasif ada soalan? Tak ada. Udin? Tak ada. Aduh. Okey, Umay? Tak Apa nama yang cikgu sekarang sebut? Tak ada. Hazira? Tak ada. Hazira tak ada Ayah? Ayah Insyirah? Faham setakat ni? Okey, untuk nota ni cikgu akan bagi dalam grup Telegram. Awak lebih prefer cikgu hantar dalam bentuk gambar ke dalam bentuk video awak download? Dalam bentuk ni whiteboard. Tak kisah. Tak kisah Tak kisah kalau cikgu dalam bentuk gambar, JPEG je, dia tak besar sangat kan. Kalau macam tu cikgu snap screen, cikgu hantar dalam bentuk gambar lah Okay, so awak boleh view. Tak apa, cikgu record juga benda ni, jadi nanti kalau awak ada masa awak ambil je video cikgu, awak dengar lah balik yang cikgu bebel-bebel ni Okay, kalau tak ada apa-apa,